Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Okey. Apa khabar semua? Jadi insya-Allah hari ini kita nak sambung kembali perbincangan kita dalam pendidikan Islam berkenaan dengan perkara-perkara sam'iyat. Kalau ingat lagi, perkara sam'iyat ni maksud dia apa? Ingat tak? Perkara sam'iyat ni maksud dia benda-benda yang kita tak dapat gambarkan daripada penglihatan, pendengaran kita. Sebab tu nama dia sam'iyat. Benda yang kita cuma dengar je, sama, dengar. Jadi kita cuma dengar tapi kita tak pernah lihat. Iaitu kita dengar macam mana Nabi cerita, apa yang Nabi cerita tentang malaikat, contohnya syurga, neraka, alam barzakh. Malaikat ada malaikat Jibril ada 600 sayap. Jadi sayap-sayap dia ni kita tak boleh nak bayangkan macam mana. Dalam syurga katanya ada sungai yang mengalir di bawah syurga tersebut. Macam mana kita nak tahu dia mengalir? Macam mana rupa dia mengalir tu kita tak tahu. Sebab Nabi kata syurga ni mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Syurga ni benda yang tak pernah mata melihatnya, tak pernah telinga dengar tentang apa dia, tak pernah dengar lah bunyi syurga macam mana, dan tak pernah terlintas dalam hati manusia. Kalau terlintas, agaknya ni lah kot syurga. Bukanlah, itu bukan syurga. Okey? Baik. Jadi kita nak tengok contoh-contoh perkara sam'iyat. Yang pertama sekali, alam barzakh, iaitu alam kubur. Yang ni selepas daripada kematian, semua orang akan hadapi. Memang confirm kita akan menghadapi perkara-perkara ini. Iaitu yang pertama tadi apa? Alam barzakh. Alam barzakh ni alam kubur yang mana sebelum daripada dibangkitkan hari kiamat, kita akan tinggal kat situ. Dan kita tengok dalam alam ini semua manusia akan didatangi oleh malaikat. Malaikat apa? Munkar dan nakir, dan menghadapi soalan-soalan kubur. Jadi akan ditanya siapa Tuhan kau, siapa Nabi kau, apa pemimpin kau, dan akan ditanyalah berbagai soalan. Dan yang menjawab tu waktu tu bukannya kita, walaupun kita tahu jawapan kat dunia ni, siapa Tuhan kau? Allah. Tapi kalau dekat akhirat, dekat alam barzakh, bila ditanya yang menjawab tu amalan kita. Jadi akan jawab, kalau orang yang memang tak beriman dengan Allah, yang tak beriman dengan Nabi Muhammad, bila ditanya siapa Tuhanmu? Dia akan jawab apa? Aku dengar orang kata Allah, aku dengar orang kata Muhammad. Disebabkan dia sendiri pun tak beriman betul-betul, dia tak percaya, maka dia jawab dengan acuh tak acuh. Dia pun tak berapa yakin dengan jawapan dia. Okey, itu yang pertama, tempat yang kita akan lalui di alam kubur. Adanya siksa di dalam kubur. Setiap orang akan rasa himpitan di dalam kubur. Yang kedua, padang mahsyar. Tempat berkumpulnya semua makhluk Allah. Dekat sini ni Allah kata apa? Tengok ayat Quran sebut. Okey, contohnya dalam Quran ada sebut tentang hari mahsyar ni. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari digantikan dunia ni, bumi ini dengan bumi yang lain dan juga langit yang lain. Maksudnya habis bumi ni dihancurkan dan Allah gantikan dengan bumi yang lain. Macam mana rupa, wallahu alam, semuanya akan dikumpulkan di situ. Wa barazu lillahil wahidil qahar. Maka semuanya akan berkumpul akan menghadap Allah yang Maha Esa, yang Maha Qahar, yang Maha gagah perkasa, yang tak tertolak. Dan kemudian apa lagi Allah sebut ni? Wa taral mujrimina yawma idzin muqarranina fil asfad. Dan kau akan melihat orang-orang yang jahat ni pada hari itu muqarranin, mereka akan diikat bersama-sama di dalam dengan rantai. Mereka akan dikalungkan dengan rantai bersama-sama. Sarabiluhum min qatiran, pakaian mereka daripada tar yang panas tu. Wa taghsha wujuhahumun nar, dan muka mereka akan dipenuhi dengan api.
Ni azab Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang yang jahat. Okey, tu padang mahsyar. Nabi ada cerita tentang padang mahsyar ni, keadaannya sangat menakutkan, matahari sangat dekat kepala. Yang mana seseorang tu akan tenggelam dengan peluhnya, bergantung pada amalannya. Kalau dia baik, mungkin dia akan terhindarlah daripada api neraka tu. Oh, bukan api neraka, daripada matahari. Sebab di padang mahsyar tu akan ada matahari yang sangat-sangat dekat, yang sangat membakar, yang mana tak ada lagi orang boleh pakai payung, tak ada yang boleh pakai topi, tak ada. Semuanya berbogel di padang mahsyar. Dan waktu tu tak ada sesiapa nak tengok aurat masing-masing, tak. Masing-masing memikirkan tentang diri sendiri, aku ni masuk syurga ke masuk neraka, lepas ke tidak aku apabila menghadap Allah nanti. Tu. Dekat padang mahsyar nanti ada 7 golongan yang special, yang mana mereka ni waktu orang semua berpanas, mereka ni ada naungan. Mereka ni dapat macam teduhan daripada matahari yang sangat-sangat panas ni. Waktu tu Allah je yang mempunyai teduhan. Yang Allah boleh bagi teduhan tu, naungan tu pada sesiapa yang Allah nak. Dan 7 orang ni lah yang dapat. Yang pertama siapa dia? Pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang sejak kecil sudah beribadah kepada Allah. Daripada kecil lagi dia rajin solat, rajin melakukan ibadah pada Allah, rajin baca Quran. Yang ketiga, orang yang hatinya sentiasa terpaut pada masjid. Sikit-sikit nak pergi masjid, tak boleh tinggal pergi masjid, mesti nak ke masjid, sentiasa hatinya suka nak pergi masjid. Kemudian 2 individu dalam tu sebenarnya rajulun, 2 lelaki yang saling mengasihi kerana Allah. Dia berjumpa kerana Allah, dia berpisah pun kerana Allah. Bukannya sebab ada sebab-sebab tertentu. Dia memang sayang kerana Allah, dia pisah kerana Allah, dia jumpa orang kerana Allah. Kemudian yang keempat, yang kelima, lelaki yang kena goda dengan wanita yang ada status, yang cantik, yang ada kedudukan, tapi dia kata, inni akhafullah, aku takut pada Allah. Lelaki ni macam cerita Nabi Yusuf lah. Nabi Yusuf kan, dia digoda oleh seorang wanita yang cantik, yang ada kedudukan, tapi dia kata, ma'adallah, aku berlindung dengan Allah. Yang keenam, orang yang bersedekah, kemudian dia rahsiakan sedekahnya. Sampai tangan kiri dia pun tak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Punya dia sembunyikan sedekah, dia tak cerita kat orang yang dia pernah bersedekah. Dan yang terakhir, yang ni, orang yang ingat kepada Allah dalam keadaan sunyi, lalu menitis air matanya. Ni hebat. Jadi kita ni kalau boleh masuklah at least salah satu daripada ni. Paling cantik dapatlah semua. Tapi at least kalau dapat salah satu ni, insya-Allah di hari akhirat kelak di padang mahsyar dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada kepanasan padang mahsyar tu. Yang seterusnya adalah antara perkara-perkara sam'iyat adalah mizan, timbangan. Amal kita ni akan ditimbang pada hari akhirat. Yang berat amalannya, dia bagus amalan baik dia, maka beruntunglah dia. Siapa yang fa'amman saqulat mawazinu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa yang berat timbangan dia, maka dia akan berada di tempat yang diredai, tempat tinggal yang diredai. Dia dapat syurgalah. Wa amman khaffat mawazinu, barang siapa yang ringan timbangannya, fa ummuhu hawiyah, maka dia ni mak dia hawiyah, maksudnya dia termasuk ke dalam hawiyah, dalam api neraka. Jadi mizan ni lah bergantung kepada apa yang dilakukan kat dunia. Rajin solat ke tidak, rajin dengar cakap mak ayah ke tidak, rajin baca Quran ke tidak, rajin buat baik ke tidak. Jadi kalau kita ni buat sesuatu kerana Allah, insya-Allah timbangan kita berat nanti. Okey, jadi cukup setakat ni. Ini sahaja cerita kita pada minggu ni, insya-Allah. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.